Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Zaini bin Abdullah selaku pensyarah bagi subjek falsafah dan dasar. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kemahiran kaedah ilmu profesional keguruan dalam membina pemikiran dan amalan guru-guru. Sebelum saya meneruskan sebab ini, saya, Hairul Anwar bin Abdul Aziz, dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai kandungan di dalam video pembentangan ini. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah isu-isu yang berlaku mengenai guru. Yang pertama adalah guru kurang mahir dalam kemahiran ICT. Yang kedua adalah kaedah pengajaran yang berasaskan tradisional. Yang ketiga adalah teknik komunikasi yang tidak berkesan. Seterusnya adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru di Malaysia mengenai kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran. Seterusnya adalah langkah kerajaan untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran yang pelbagai, kaedah pengajaran yang betul, teknik pengajaran yang tepat. Seterusnya adalah cadangan bagi meningkatkan kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran bagi guru-guru agar mutu pendidikan di Malaysia ini semakin meningkat. Seterusnya adalah rumusan bagi kajian ini. Tujuan video pembentangan ini adalah untuk menjelaskan kajian yang telah saya jalankan, iaitu kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran. Di bawah tajuk besarnya ilmu profesional keguruan dalam membina pemikiran dan amalan guru-guru. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pengenalan bagi kajian yang telah saya jalankan adalah guru adalah pembangkit wadah perjuangan untuk pelajar membina daya pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan semasa. Seterusnya, guru harus menguasai kemahiran dan pengetahuan yang terkini untuk menjalankan tugas mereka. Seterusnya, guru harus meningkatkan profesionalisme dalam diri. Profesionalisme dalam diri adalah merupakan suatu proses pemikiran dan tindakan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Slot yang seterusnya adalah slot isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan guru. Mari kita lihat isu-isu tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Zaini bin Abdullah selaku pensyarah bagi subjek falsafah dan dasar. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran. Di bawah tajuk besarnya, ilmu profesional keguruan dalam membina pemikiran dan amalan guru-guru. Sebelum saya meneruskan sebab ini, saya, Hairul Anwar bin Abdul Aziz, dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai kandungan di dalam video pembentangan ini. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah isu-isu yang berlaku mengenai guru. Yang pertama adalah guru kurang mahir dalam kemahiran ICT. Yang kedua adalah kaedah pengajaran yang berasaskan tradisional. Yang ketiga adalah teknik komunikasi yang tidak berkesan. Seterusnya adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru di Malaysia mengenai kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran. Seterusnya adalah langkah kerajaan untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran yang pelbagai, kaedah pengajaran yang betul, teknik pengajaran yang tepat. Seterusnya adalah
cadangan bagi meningkatkan kemahiran kaedah dan teknik pengajaran bagi guru-guru agar mutu pendidikan di Malaysia ini semakin meningkat. Seterusnya adalah rumusan bagi kajian ini. Tujuan video pembentangan ini adalah untuk menjelaskan kajian yang telah saya jalankan, iaitu kemahiran kaedah dan teknik pengajaran. Di bawah tajuk besarnya ilmu profesional keguruan dalam membina pemikiran dan amalan guru-guru. Seterusnya saya akan pendidikan, di mana antara salah satunya adalah isu guru kurang mahir dalam kemahiran ICT. Di mana seterusnya adalah kekangan masa. Guru tidak banyak masa untuk membina PowerPoint untuk dipamerkan di dalam kelas untuk menerangkan sesuatu perkara itu, kerana saya lihat tugas guru bukanlah tugas yang mudah bagi saya. Seterusnya, kenapa pentingnya ICT ini dalam pelajaran? Yang pertama saya akan perjelaskan di sini adalah kepentingan dia adalah untuk mempelbagaikan kaedah mengajar. Seterusnya adalah pendekatan pengajaran yang berkesan. Hal ini kerana pada saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pengenalan bagi kajian yang telah saya jalankan adalah guru adalah pemangkin wadah perjuangan untuk pelajar membina daya pemikiran yang analitikal, kritis dan kreatif bagi membentuk individu-individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan semasa. Seterusnya, guru harus menguasai kemahiran dan pengetahuan yang terkini untuk menjalankan tugas mereka. Seterusnya, guru harus meningkatkan profesionalisme dalam diri. Profesionalisme dalam diri adalah merupakan suatu proses pemikiran dan tindakan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Slide yang seterusnya adalah slide isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan guru. Mari kita lihat isu-isu tersebut. Isu guru kurang mahir dalam kemahiran ICT, di mana kita ketahui Malaysia telah menjalankan dasar agar penggunaan ICT dalam pembelajaran. Antara isu yang saya ingin perjelaskan adalah guru tidak dapat menghasilkan bahan pengajaran yang menarik dan berkesan. Hal ini akan menyebabkan sesuatu penyampaian itu tidak dapat disampaikan dengan baik, kerana pada masa kini kita tidak memandang hanya berdasarkan pada buku teks sahaja. Dan seterusnya adalah kekangan masa. Guru tidak banyak masa untuk membina PowerPoint untuk dipamerkan di dalam kelas untuk menerangkan sesuatu perkara itu, kerana saya lihat tugas guru bukanlah tugas yang mudah bagi saya. Seterusnya, kenapa pentingnya ICT ini dalam pelajaran? Yang pertama saya akan perjelaskan di sini adalah kepentingan dia adalah untuk mempelbagaikan kaedah mengajar. Seterusnya adalah pendekatan pengajaran yang berkesan. Hal ini kerana pada saya dalam pelajaran masa kini kita perlu mempelbagaikannya. Contohnya dalam kelas, kita perlu menunjukkan contoh-contoh sesuatu perkara itu. Contohnya bagi saya adalah dalam pelajaran sains, kita memerlukan gambaran bagaimana daya ketahanan atau daya sesuatu benda itu berkaitan dengan graviti. Kita perlukan
contoh-contoh melalui animasi atau media atau video untuk dipamerkan kepada pelajar. Seterusnya adalah pendekatan pengajaran yang berkesan. Hal ini kerana pada saya dalam pembelajaran masa kini kita perlu mempelbagaikannya. Contohnya dalam kelas, kita perlu menunjukkan contoh-contoh sesuatu perkara itu. Contohnya bagi saya, bola berguling. Isu kedua adalah guru menggunakan kaedah pengajaran berasaskan tradisional. Seperti kita lihat pada zaman 90-an, kebanyakan guru menggunakan chalk and talk. Mereka hanya menggunakan kapur dan bercakap, menulis di hadapan kelas guna papan, menggunakan papan hitam untuk menerangkan sesuatu perkara tanpa ada bantu mengajar, alat bantu mengajar seperti ICT. ICT kita boleh menggunakan PowerPoint untuk tunjukkan kepada pelajar, dan kita boleh selitkan video dan macam-macam lagi. Kesan daripada kaedah pengajaran berasaskan tradisional, para pelajar menjadi kurang minat terhadap sesuatu pembelajaran itu. Kerana pada saya menggunakan buku teks hanyalah membosankan pada saya, kerana tiada bantuan yang lain. Seterusnya adalah gejala ponteng kelas. Jika guru itu mengajar sesuatu subjek itu hanya berdasarkan buku teks sahaja, seterusnya adalah isu yang ketiga, iaitu teknik komunikasi tidak berkesan. Pada masa kini, guru kebanyakannya menggunakan suara yang perlahan ketika mengajar. Jika perkara ini berlaku, bagaimana pelajar hendak memahami sesuatu subjek yang mereka sedang mengajar? Mereka tidak dapat mendengar apa yang guru itu berkata, apa yang guru itu mengajar di hadapan. Jadi hal ini akan menyebabkan komunikasi itu tidak berkesan kepada pelajar. Antara faktor yang menyebabkan guru ini bersikap mengajar menggunakan suara yang perlahan adalah guru ini kurang keyakinan diri. Seterusnya adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru masa kini. Antara cabaran yang mereka hadapi adalah, yang pertama adalah dasar pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dasar ini telah dilaksanakan mulai tahun 2002. Dasar ini merupakan nama rasmi bagi salah satu dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa Melayu dalam mata pelajaran sains dan matematik. Cabaran yang kedua adalah dasar memartabatkan bahasa Melayu memperkasakan bahasa Inggeris. Seterusnya adalah langkah-langkah yang kerajaan ambil untuk meningkatkan kemahiran, kaedah dan teknik pengajaran dalam diri guru. Yang pertama adalah menaik tarafkan maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru, iaitu IPG. Kita telah ketahui bahawa semakin hari semakin lama institut ini semakin meluas. Sebagai contoh, saya mengambil di Kuala Lumpur, iaitu Institut Pendidikan Guru Bahasa Melayu. Kedua yang kerajaan ambil adalah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, dan langkah kerajaan yang ketiga adalah Dasar Pendidikan Guru.